Suatu ketika dulu, ketika saya membaca kitab Bible, akhirnya makin saya baca, sebenarnya makin saya merasakan saya rapat kepada orang Islam. Makin mendekat kepada orang Islam. Apa yang kamu nak tahu? Ya? Kenapa akhirnya saya merasakan saya lagi rapat? Sebab apa? Dalam kitab Bible cakap, apa yang orang Islam amalkan hari ini, apa yang orang Islam beramal hari ini, beriman hari ini, itulah amalan Nabi-Nabi yang tertulis di dalam kitab Bible. Apa amalan kamu? Solat, berwuduk, sujud, haram makan khinzir, haram minum arak, haram riba, mengkapankan mayat, ya? Wanita menutup aurat, kena tutup ni kepala dia, bertudung. Bahkan jauh lebih hebat daripada itu, dalam kitab Bible kata, dicatatkan bahawa bernikah itu adalah sunnah isteri-isteri Nabi, menurut kitab Bible. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di kalangan kamu, lelaki yang tertangkap basah ketika bersetubuh dengan isteri orang lain, dalam keadaan lelaki itu pun sudah berkahwin, bunuh kedua-duanya. Dengan demikian kamu membasmi kejahatan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang melakukan dosa tangan, yakni mencuri, potong tangan dia. Lebih baik dia kehilangan sebelah tangan dia daripada seluruh tubuh dia masuk neraka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229, surah Al-Ma'idah ayat 38. Benda yang saya sebut tadi itu adalah hukum hudud. Dan ayat yang saya baca tadi itu, saya bukan ambil daripada kitab Quran, tetapi ayat itu saya ambil daripada kitab Bible. Hukum hudud. Nanti dia cakap saya kelentong pula, ya. Mari kita baca sekali, sama-sama kita tengok. Dalam kitab Ulangan bab 22 ayat 22. Jika seseorang lelaki tertangkap basah ketika bersetubuh dengan isteri orang lain, dalam keadaan lelaki itu pun sudah berkahwin, kedua-dua mereka mesti dihukum mati. Dengan demikian kamu membasmi kejahatan. Kitab Bible kata dia kena sudah berkahwin, hukum dia mati. Kitab Bible yang cakap ni depan ni. Kalau dia belum berkahwin, ikat kedua-duanya, bawa dia ke khalayak ramai, baling dia guna batu dan sebab. Kitab Bible sebut macam tu. Bahkan detail lagi, lebih terperinci lagi, kitab Bible ada menulis syarat untuk mensabitkan kesalahan jenayah zina. Dalam kitab Bible, kitab Imamat menyebut datangkan sekurang-kurangnya 4 saksi mata. 4 saksi mata ni sekurang-kurang 2 orang, 4 mata sekurang-kurangnya. Dan dalam kitab Bible sebut ada syarat-syarat nak menjadi saksi. Dia tak boleh saksi yang fasik, dia tak boleh saksi yang minum arak, dia tak boleh saksi yang kaki zina, tak boleh. Dia kena saksi yang soleh. Dan dalam situ kitab Bible juga menyebut saksi itu dia kena melakukan korban. Dia kena menyembelih seekor lembu jantan yang tidak ada cacat celanya, yang sihat dan kuat, yang cacat tidak ada cacat celanya. Dia kena sembelih, lakukan korban, dan dia kena bersumpah, wallahi, demi Allah, kami akan berkata benar di sisi Allah. Baru dia boleh masuk menjadi saksi. Kalau sabit dia saksi bohong, dia saksi tipu, ya, dia menjadi saksi yang palsu, maka saksi itu menurut kitab Bible dia yang kena dihukum mati. Jangan main-main benda ni. Benda ni tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Matius bab nombor 5 ayat nombor 30.
jika tangan kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, yakni mencuri, potonglah dan buanglah tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan kamu daripada seluruh tubuh kamu masuk neraka. Kitab Bible sebut mencuri potong tangan. Pernah tak ustaz-ustaz selama ni buka benda ni? Kitab ni kitab Bible. Kitab Bible ni bukan Quran. Susah sangat kamu nak bagi tahu dia orang. Sampai hari ini tidak ada satu orang Kristian, hatta daripada sahabat saya, keluarga saya, berani nak hina hudud depan saya. Kamu nak kena hina tengok. Kenapa kamu hina benda yang tertulis di dalam kitab suci kamu? Dan yang ajar dia berhujah itu orang kita juga. Siapa yang kata nanti buat sup tangan siapa? Orang kita, orang Islam. Siapa yang kata nanti habis batu-batu jalan? Siapa yang sebut tu? Orang kita Islam. Kita ni, saya ni terus terang saya cakap, no? Saya menghormati sahabat-sahabat yang belum bersedia menerima hukum hudud. Saya hormat kepada mereka. Dan saya menghormati sahabat-sahabat yang berperjuang kepada hukum hudud. Saya hormat kepada mereka. Tapi kalau tanya kepada saya mau kepada hukum hudud. Saya mau kepada hukum hudud. Sebab saya beriman kepada ayat Al-Quran tu. Sebab benda tu sudah tertulis dalam kitab lama. Sejak saya belum Islam lagi, kita dah jumpa ayat tu dalam kitab Bible. Saya tak tahulah kalau kamu tak beriman. Ya? Apa lagi kita nak tahu? Islam mengharamkan makan khinzir. Fil lughatul Melayuiyah, babi. Ketawa babi. Saya tak segan nak sebut babi sebab bahasa Iban pun babi. Iban ni dia nak dekat dengan Melayu. Ya, bahasa Melayu ni banyak orang Iban pakai. Iban kata haji, Melayu kata haji, kami pun sebut haji. Melayu kata songkok, kami pun sebut songkok. Melayu kata baju, kami pun sebut baju. Melayu kata kasut, kami pun sebut kasut. Iban ni dia nak dekat-dekat dengan orang Melayu, tapi orang Melayu tak nak dekat dengan orang Iban. Sebab banyak yang kata Iban ni kotor, ni najis, makan babi banyak sangat. Saya tak nafilah orang kita ni ramai yang suka makan benda tu. Ada tak yang dekat dalam masjid ni yang makan babi, makan khinzir? Tak ada, no? Saya pernah makan khinzir dulu. Bukan lah ni. Tak. Tapi jangan tanya saya, ustaz, apa rasa khinzir tu ustaz? Kepala hangguk kamu. Tak ada soalan lain. Kalau kamu nak tahu rasa babi, kamu makan sendiri. Nak tahu dia sedap ke tak sedap? Jangan tanya saya, no? Nanti saya teringat balik nak makan khinzir, parah tu. Dah. Saya dah lama tak makan benda tu. Sejak saya belum ke Islam lagi, saya tak makan benda tu. Dalam kitab Quran, Allah menurunkan perintah haram makan khinzir. Direct. Dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 3, surah Al-An'am ayat 146. Perintah ini direct daripada Allah, langsung. Surah Al-Ma'idah ayat nombor 3, dalam ayat itu yang mana di situ juga tersebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika mana Nabi Muhammad berada di atas unta dalam asbabun nuzul, berada di atas unta, dia menerima wahyu Allah itu. Beratnya ayat itu ketika disampaikan, diturunkan kepada Nabi, sampai unta tu terjelupuh, jatuh. Berat ayat tu, tuan-tuan. Sampai unta tak mampu nak pikul, unta terjatuh, dia terjelupuh ketika dia terima ayat ni. Dan ayat itu disekalikan dengan perintah jangan makan khinzir, jangan makan daging khinzir. Dalam kitab Quran